Asyai'ul wahid idza dzukira bi sifatain mukhtalifatain jaza atfu ihdahuma 'ala al-ukhra tanzilan li taghayyur as-sifat manzilata taghayyur adz-zawat. Sesuatu benda atau perkara apabila disebutkan dengan dua sifat yang berbeza, dua atau lebih lah sifat yang berbeza, sekurang-kurangnya dua lah, harus salah satu daripada sifatnya itu diatafkan kepada sifatnya yang satu lagi dengan anggapan sifat yang berbeza itu sebagai zat yang berbeza. Itu kaedah tu. Barang kaedah ni dia memang bahasa dia begitu. Lepas tu dia kena ada asas ilmu tu. Sekarang ni cerita tentang ataf-ataf ni ilmu nahwu lah. Keterangan, terdapat dua cara dalam menyatakan beberapa sifat bagi sesuatu. Cara pertama ialah dengan tidak mengemukakan haraf ataf di antara sifat-sifatnya. Inilah cara yang lebih fasih dan lebih banyak digunakan. Ini kerana terdapatnya haraf ataf di antara sifat-sifat berkemungkinan menunjukkan mausufnya berlainan, dan ada beberapa, tetapi ini bukanlah suatu kemestian. Boleh juga digabungkan beberapa sifat dengan haraf ataf dalam keadaan mausufnya sama, walaupun yang lebih fasihnya ialah dengan tidak menyebutkan haraf ataf di antaranya, tetapi dengan anggapan sifat yang berbeza itu sebagai sifat bagi zat yang berbeza. Inilah cara keduanya. Sesetengah ulama nahwu berpendapat adanya ataf di antara sifat-sifat sesuatu menunjukkan keasingan dan kelainan sifat-sifatnya itu. Itu payah sikit tu. Ginilah yang mudah. Surah mula-mula lah, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang panggil mausuf Allah. Tuhan punya sifat. Ar-Rahman ini sifat. Sifat pertama bagi Allah. Ar-Rahim sifat juga, sifat kedua bagi Allah. Kalau kita terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, contohlah kita ambil, boleh ke tidak kita kata, kalau bahasa biasalah, ini sudah tetap begini, kalau bahasa biasa, kalau kita kata begini, Bismillahirrahmanirrahim, itu waw, itulah atafnya. Mana lebih baik, tanpa waw atau dengan waw? Kalau sifat ini, dua sifat ini bagi tuan sifat yang sama, yang eloknya tak ada waw, tak payah dan. Sebab itu dia terjemah sini lagi, bukan dan. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia juga penyayang, maksudnya. Gitu, maksud lagi tu. Ini pun sifat dia juga, yang kedua. Ini dua, kalau banyak lagi pun sama. Kalau mengikut kaedah yang lebih fasih, tak ada waw tu lah. Tak ada dan, tak ada. Sebab apa? Ini sifat kepada orang yang sama. Kalau sifat kepada yang berlainan, baru dia ada waw. Itu kaedahnya. Menurut Az-Zarkashi pula, penggunaan ataf tu makna waw, dan, maka, lalu dan sebagainya, atau tidak, bergantung kepada tempat dan keadaan yang berbeza-beza. Jadi kita nak kata, kalau sifat-sifat, beberapa sifat tu bagi tuan sifat yang sama, maka semestinya tak ada waw. Tak boleh kata juga begitu, tak boleh juga kata begitu dengan pasti. Dia tengok keadaan pula. Inilah yang payah, kena tengok keadaan. Kata beliau, jika sifat-sifat bagi sesuatu itu agak jauh dan berbeza maknanya atau berlawanan maknanya, maka dalam keadaan itu lebih elok digunakan ataf. Kalau sifat itu agak lain, jauh sikit, tidak ada kesamaan. Kalau macam tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim sama tu, daripada rahmah, kedua-duanya rahmat. Jadi patutlah kalau tak ada wow. Tapi kalau yang berbeza, misalnya menghidup, mematikan, itu lain. Dua sifat yang lain. Ini kata dia lah. Maka dalam keadaan itu lebih elok digunakan ataf. Jika maknanya tidak jauh,
dan tidak berbeza sangat pula, maka lebih elok tidak digunakan haraf ataf. Contoh bahagian pertama, iaitu mausuf sama, tetapi di antara sifat-sifatnya terdapat haraf ataf, ialah dua firman Allah berikut. Cuba kita perhati, apa yang tersebut di dalam ayat kedua hingga keempat adalah sifat-sifat Allah belaka. Semua sifat Allah semua. Ia digabungkan dengan haraf ataf. Ada waw, walladhi, alladhi yang mula-mula tu tak ada. Sebab itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama tak ada lah waw. Sifat-sifat yang datang kemudian itu sifat Allah juga, bukan sifat orang lain, tapi diletakkan waw sebab ia ataf kepada sifat yang pertama. Ia digabungkan dengan haraf ataf, sementara Allah Rabbikal A'la adalah mausuf bagi semuanya. Mausuf tu Tuhan punya sifat lah. Macam di sini, cuba tengok, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rabbika ni sebenarnya, Rabbika ni ini mausuf. Al-a'la tu sifat dah tu. Alladhi khalaqa fasawwa, ini sifat yang kedua, tapi menggunakan alladhi, bukan seperti al-a'la tadi. Alladhi. Seterusnya ni alladhi juga, dia ada waw. Dia alladhi juga ada waw. Maknanya semua ni ataf kepada alladhi yang pertama yang tidak ada waw ni. Itu ini benda kena faham ni. Sifat itu dianggap sebagai zat. Walaupun sifat ini seolah-olahnya Tuhan punya sifat. Sifat yang pertama, Tuhan punya sifat. Tuhan punya sifat yang sebenarnya ialah Rabbika, Tuhanmu. Ini kaedah. Nak ceritanya dalam Quran ini sifat bagi orang yang sama, tapi dan berbeza dengan tadi kan. Saya dah tunjuk dah Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada waw situ? Sebab kedua-duanya adalah sifat bagi Allah, jadi tak perlu ada waw. Kalau nak mengikut kaedah tu, di sini sepatutnya tak ada waw lah, tapi tidak begitu. Tidak begitu. Ada kalanya di sini sesuai ada waw, sebab dia guna alladhi, bukan sifat yang tersendiri macam al-a'la. Kalau sifat yang tersendiri tanpa ada alladhi, allati dan sebagainya, maka bolehlah kita kata macam Bismillahirrahmanirrahim tanpa waw. Tapi di sini alladhi lain. Dengan sebab itu lebih tepat kalau ada dengan waw. Ini kaedahnya. Kaedahnya. Baik. B. Apa yang tersebut dari ayat ke-78 hingga ayat ke-80 semuanya adalah sifat-sifat Rabbil Alamin, Allah Tuhan sekalian alam, dan semuanya dikaitkan dengan haraf ataf. Ini semuanya dikaitkan dengan haraf ataf. Cuba kita tengok ni, Rabbal Alamin. Ini sifat yang mula-mula, alladhi khalaqani fa huwa yahdin, walladhi, ini walladhi waw ni ataf kepada alladhi. Wa idza maritu, ini waw ni ada waw. Ini pun sifat juga ni. Apabila aku sakit keadaan itu, maka dia yang menyembuhkan aku. Inilah contoh sifat-sifat bagi Tuhan, sifat yang sama tetapi dia ada haraf ataf, disambungkan dengan kata penghubung. Kalau kita Melayu, kata penghubung waw dan. Ini contohnya. Contoh bahagian kedua, iaitu sifat-sifat yang mausuf sama dan ia tidak diatafkan dengan haraf ataf, dapat dilihatkan pada dua firman Allah berikut. Ini sama dengan yang tadilah, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada waw tu.
berdasarkan sebab nuzul bagi ayat-ayat di atas halafim mahin yang tersebut di dalam ayat ke-10 merujuk kepada orang tertentu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ialah Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada Khalid bin Al-Walid, ayah dia. Sifat-sifat yang tersebut di dalam ayat-ayat selepasnya semuanya adalah sifat-sifatnya. Kerana itu ia disebutkan tanpa haraf ataf. Tanpa haraf ataf. Macam tadilah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sifat bagi orang yang sama. Ini tak ada haraf ataf di sini. B. Beberapa sifat Allah telah disebutkan di dalam ayat ini, namun ia tidak diikatkan dengan haraf ataf kerana ia adalah sifat-sifat bagi zat yang sama, iaitu Allah. Cuba tengok ni sifat-sifat ni. Wallahul khaliqu, dia tidak kata wal bari'u wal musawwiru walahul asma'ul husna, dia tak kata itu. Dia tanpa ada haraf ataf. Sebab apa? Sebab mausufnya, yakni Tuhan punya sifat itu adalah sama. Contoh bahagian ketiga, dia ada banyak ni tempat-tempat macam ni. Dia ada bahagian satu, bahagian dua, bahagian ketiga. Jadi kena beri perhatian betul-betul. Dengan sebab itu susah juga. Tafsir ni pun kena tengok juga tempat-tempat di sini, kena beri perhatian di sudut mana. Bahagian ketiga iaitu sifat-sifat bagi mausuf yang sama, tetapi makna sifat-sifat itu agak jauh dan berbeza atau berlawanan. Dapat dilihat pada dua firman Allah berikut. Dia berlawanan. Maka dalam keadaan itu elok ada waw ataf. Huwa Allah, al-awwal yang awal, wal akhiru dan yang akhir. Kan berbeza makna dia, awal dengan akhir itu berbeza, agak jauh makna dia. Jadi bila dua perkara yang macam tu kita nak atafkan kepada yang satu lagi, dia elok ada waw. Ini sifat-sifat bagi Tuhan yang sama, al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, tapi waw ada. Sedangkan tadi tak ada waw. Al-khaliqul bari'ul musawwir, al-musawwir tadi tak ada waw. Sini ada waw. Jadi kalau kita boleh menghayati benda-benda ni, nampaklah kehebatan bahasa Al-Quran itu. Nampak kehebatan. Apa yang tersebut di dalam ayat ini ialah sifat-sifat Allah jua. Oleh kerana ia berbeza dan berlawanan, maka semuanya diikat dengan haraf ataf. Kenapa ia diikat dengan haraf ataf? Sebab tadi macam Ar-Rahmanir Rahim, Rahman Rahim, punca dia sama, Rahmat. Sampai sekarang ni saya tak bertemu lagi. Saya duduk fikir lama, tahun lepas lagi saya fikir, tak bertemu lagi bahasa Melayu untuk nak tepat nak terjemah Ar-Rahmanir Rahim. Sampai sekarang saya sentiasa fikir dalam kepala saya. Banyaknya orang terjemah pemurah. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bagi saya tak tepat itu. Kalau Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, itu macam kita terjemah takwa dengan takut. Takwa dengan takut, takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kalau takut, kita takut kepada rimau, macam mana? Lari. Ni tak, kita nak pergi makin dekat dengan dia. Takut apa macam tu? Pasien mana takut macam tu? Takut kepada Allah, tapi kita nak takarrub dengan dia, semakin hampir dengan. Takut apa macam tu? Sama lah. Sebab dia makna rahmat tu, dia punca dia rahmat. Kalau punca pemurah, dia karam bahasa Arab. Karim itu pada pemurah. Sebab itu saya lebih suka terjemah asal dia, mana Allah Tuhan yang maha luas rahmatnya. Rahmat ni termasuklah murah, masuk dalam rahmat. Kasih masuk dalam rahmat. Kasih murah itu sebahagian daripada rahmat yang luas. Ar-Rahim, Tuhan yang maha berkekalan, tak ada penghujung rahmatnya. Itu makna rahim. Kalau kita kata
penyayang, pengasih, kita menghadkan makna dia. Sedangkan makna dia begitu luas. Macam takwa tadilah. Takwa bukan bermakna takut kepada Allah saja. Takut. Sebab itulah orang kata nak terjemah biar salin tak tumpah. Ni tumpah ni. Atau tak penuh, bekaslah luas lagi. Kita bubuh sikit saja. Sampai sekarang ni saya tak bertemu. Saya pun duduk fikir juga, duduk buat juga lah sikit-sikit terjemahan. Tapi ini susah ni. Sebab itulah saya tengok kalau bahasa Arab tu senang dia tak ada terjemah, dia terjemah begitulah. Dia bagi makna luas, al-wasi' rahmatuhu, ad-daim rahmatuhu. Dia terjemah, dia kata begitu. Tapi kalau bahasa lain, kalau saya tengok contoh dalam bahasa Urdu lah, bahasa lain bukan bahasa Arab, ada setengah-setengah pengarang tu dia tak berani terjemah. Dia kata Allah Rahman dan Rahim. Faham sendiri, dengan nama Allah yang Rahman lagi yang Rahim, gitu. Kalau kita balik kepada bahasa Melayu, dia tak berani nak tukar dengan makna pemurah ke apa ke tahu. Ada juga dia terjemah dengan makna mehirban, dan lain-lain lagi. Dia terjemah itu tak berapa tepat tu. Macam tadi lah, macam Melayu tadi. Tak apalah. Jadi ikut mana-mana pun daripada perkataan yang sama itu dekat. Makna dia tidak asing, tidak lain, tidak berbeza, tidak berlawanan. Maka yang eloknya ialah tak ada ataf kalau sifat macam itu. Tapi kalau sifat macam ini sifat elok ada ataf. Sebab awal dengan akhir itu berbeza, zahir dengan batin tak sama. B, apa yang tersebut di dalam dua ayat di atas adalah sifat-sifat Allah semuanya. Ia diikat dengan haraf ataf kerana makna-maknanya berbeza dan berlawanan. Seolah-olahnya ia adalah sifat-sifat bagi mausuf yang berlainan. Seolah-olahnya sifat bagi Tuhan, sifat yang berlainan. Sifat misalnya yang membuatkan ketawa, yang membuatkan menangis, itu berbeza tu. Berbeza tu. Ini menyebabkan ketawa, ini menyebabkan menangis. Seolah-olah perbuatan itu daripada dua orang yang lain, berbeza. Padahal daripada Tuhan itu juga. Tuhan itulah yang membuatkan kita ketawa dan gembira. Tuhan itulah yang membuat kita menangis dan sedih. Tapi kenapa dia ada wa abka, wa annahu huwa adhaka wa abka? Dia tidak kata adhaka, abka saja. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia tidak kata huwa amata ahya, tetapi ada waw. Kalau dia tidak bubuh waw di situ, ada makna macam lain lagi, boleh jadi macam lain. Boleh jadi orang kata amata ahya, jadi ahya itu jadi badal kepada amata, sedangkan bukan badal. Itu boleh jadi keliru. Kepada orang yang belajar nahwu, memang dia boleh merasa. Kalau kata wa annahu huwa adhaka abka, sesoalnya abka itu jadi badal kepada adhaka atau jadi ataf bayan. Sedangkan tidak begitu. Dialah Tuhan yang membuatkan manusia ketawa. Maksud ketawa itu ialah menangis. Takkan macam tu. Dia boleh menyebabkan jadi keliru. Dengan sebab itu perlu ada waw di situ. Inilah ilmu, nak faham tafsir, nak faham Quran, dia kena ada benda-benda macam ni. Itulah di sebalik kaedah yang ke-50 yang kita baca tadi. Kaedah ke-50 tu mesti dihadamkan dengan baik. Kalau tidak, kita keliru lah. Kenapa di sini sifat tak ada, kenapa di sini sifat ada atau kenapa beberapa kaedah tadi. Asy-syai'ul wahid idza dzukira bi sifatain mukhtalifatain jaza atfu ihdahuma 'ala al-ukhra tanzilan li taghayyur as-sifat manzilat taghayyur adz-dzawat. Sesuatu benda atau perkara apabila disebutkan dengan dua sifat yang berbeza, dua atau lebih lah, sifat yang berbeza, sekurang-kurangnya dua lah, harus salah satu daripada sifatnya itu diatafkan kepada sifatnya yang satu lagi dengan anggapan sifat yang berbeza itu sebagai zat yang berbeza. Itu kaedah tu. Barang kaedah ni dia memang bahasa dia begitu.
Lepas tu dia kena ada asas ilmu tu. Sekarang ni cerita tentang ataf-ataf ni ilmu nahwu lah, ilmu nahwu.